warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira binti Roslan, nombor matrik 061609. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk Rasulullah SAW sebagai panglima perang dalam sejarah Islam. Perkataan perang boleh menimbulkan kontroversi dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, beberapa kisah perang dapat didefinisikan dengan legalisasi, keganasan, pembunuhan dan sebagainya. Menurut bahasa, perang adalah pertempuran senjata antara satu negara dengan negara yang lain. Dari segi istilah, perang ialah memerangi orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Menurut Islam pula, perang adalah satu doktrin agama yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seterusnya, kita akan beralih kepada jenis-jenis perang. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar adalah perang Muslim pertama terhadap orang-orang musyrikin. Ini adalah peristiwa yang sangat penting yang disebarkan oleh dakwah Islam. Dan pada masa yang sama, ia membuktikan kekuatan dan semangat juang yang tinggi di kalangan tentera Islam. Walaupun dibandingkan dengan tentera musyrikin, kekuatan tentera Islam sangatlah kecil. Jumlah tentera Islam sekitar 313 orang sahaja. Sementara tentera musyrikin adalah 1,000 orang. Tentera Islam berjaya mengganggu tentera musuh dengan memperoleh kemenangan. Peristiwa bersejarah ini berlaku pada tahun 624 Masihi bersamaan dengan tahun kedua Hijrah, iaitu 17 Mac bersamaan dengan 17 Ramadan. Apa yang menariknya ialah perang ini adalah perang pertama yang berlaku pada bulan Ramadan dan tahun pertama umat Islam berpuasa. Yang kedua, Perang Uhud. Perang Uhud ini berlaku 1 tahun selepas Perang Badar pada 22 Mac 625 Masihi bersamaan dengan 7 Syawal tahun 3 Hijrah. Dalam perang ini, tentera Islam sangatlah kecil, iaitu hanya 1,000 orang, manakala tentera musuh ialah 3,000 orang. Abdullah bin Ubay yang munafik berjaya memperdayakan 300 orang Islam untuk kembali ke Madinah. Namun, Rasulullah SAW tetap meneruskan peperangan ini dengan saki-baki tentera yang masih ada. Walaupun tentera Islam hampir kalah kerana tentera yang mengawal bukit terpengaruh dengan harta rampasan perang musuh. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin berjaya meraih kemenangan. Yang ketiga, Perang Khandaq. Perang Khandaq atau dikenali Perang Ahzab ini berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah yang bersamaan dengan 627 Masihi. Perang ini berlaku setelah Bani Nazir diusir daripada Madinah oleh kerana mereka melanggar perjanjian. Jumlah tentera musuh berlipat kali ganda lebih besar berbanding tentera Islam. Tentera musuh mempunyai 10,000 orang, sementara tentera Islam hanya mempunyai 3,000 orang. Walau bagaimanapun, kebijaksanaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam memerangi sebegitu banyak bilangan musuh telah berjaya dikalahkan oleh Salman Al-Farisi yang mengusulkan untuk membina parit di sekeliling Madinah. Akhir sekali, Perang Yahudi Bani Quraizah. Perang ini berlaku setelah Bani Quraizah mengumumkan penghapusan perjanjian pada saat kritikal Perang Al-Ahzab. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan 3,000 tentera Islam untuk mengepung kampung Bani Quraizah. Saidina Ali dihantar untuk memikul panji Islam. Mereka dikepung selama 25 hari sehingga mereka terperangkap dan menyerah kalah. Hukuman yang dipersetujui oleh hakim pilihan mereka adalah pejuang mereka dibunuh, manakala wanita dan kanak-kanak dijadikan hamba dan harta benda mereka dibahagikan. Sekian daripada saya. Nama saya Najah Hidayah binti Zulkarnain. Nombor matrik 059474. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit kisah peperangan yang paling besar berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, sejarah Islam tidak akan terlepas dari beberapa peperangan yang hebat. Peperangan yang tercipta bukanlah untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat, kuat dan mempunyai kuasa. Namun pada sudut Islam, peperangan ini tercipta kerana ingin mempertahankan agama dari dicemari dan turut menggunakan konsep dakwah dalam peperangan.
Perang Badar direkodkan sebagai perang yang paling besar dalam sejarah Islam kerana jumlah tentera yang bertempur bagi pihak tentera Islam dan tentera musyrikin Quraisy menjadi persoalan. Bayangkan jumlah tentera pihak musyrikin Quraisy adalah sebanyak 1,000 orang berbanding tentera Islam hanyalah berjumlah 313 orang sahaja. Jika difikirkan secara logik akal, sudah tentu kita katakan bahawa tentera Islam pasti kalah dan kemenangan berpihak kepada kaum musyrikin. Mana mungkin sebuah pasukan yang kecil dapat menewaskan sebilangan pasukan yang besar. Kaum musyrikin berkekuatan 100 ekor kuda dan 170 ekor unta, manakala kaum muslimin hanyalah 2 ekor kuda dan 70 ekor unta sahaja. Siapa sangka dengan kuasa Allah yang maha besar menjadikan kemenangan milik umat Islam. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memperkenankan doa yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ini telah dicatatkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku, yakni Allah, akan mendatangkan bala tentera kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi, melalui firman ini, jelaslah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membantu orang yang sabar dalam mempertahankan agama Islam. Dalam peperangan yang berlaku, dengan peperangan yang berlaku menunjukkan juga bahawasanya agama Islam berada di kedudukan yang tinggi. Kedua, Perang Uhud. Perang Uhud dapat dicatatkan sebagai perang yang meninggalkan kesan yang besar dalam sejarah Islam, iaitu bagaimana harta dapat menguji ketaatan seseorang hamba terhadap pemimpin. Bermula dari ingkar akan ketaatan pemimpin sehingga menjadi kecederaan kepada panglima tentera Islam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ratusan sahabat Nabi yang syahid, termasuklah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Pertempuran di Bukit Uhud telah menguji kesetiaan pada agama atau kecintaan pada harta. Pada mulanya, kemenangan tersebut milik pasukan muslimin. Namun, kemenangan tersebut bertukar kepada kekalahan apabila pasukan pemanah kaum muslimin turun dari atas Bukit Uhud untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh pihak musyrikin sebelum melarikan diri, sehingga lupa akan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan hanya 14 orang pemanah yang beriman sahaja yang masih setia di atas Bukit Uhud. Sambil pihak tentera pemanah Islam leka mengambil harta tinggalan perang, pihak kaum musyrikin lantas mengambil peluang keemasan untuk menyerang kembali pihak Islam dari arah yang tidak disangka-sangka apabila panglima pihak musyrikin iaitu Khalid Al-Walid serta tentera berkuda bertindak balas mengelilingi bukit dan melakukan serang hendak. Serangan yang bertalu-talu dari pihak musyrikin Quraisy menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami luka pada bibir, muka serta patah giginya ketika terjatuh ke dalam perangkap yang digali oleh Abu Amru Al-Rahb. Akhirnya, Abu Sufyan membuat keputusan mengisytiharkan kemenangan adalah milik musyrikin Quraisy. Nama saya Nur Hafizah binti Abdul Rani, nombor matrik 060091. Saya akan menyambung penerangan yang seterusnya berkaitan tajuk Rasulullah SAW sebagai panglima perang dalam sejarah Islam, iaitu mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW semasa peperangan. Kita pergi dahulu kepada sifat yang pertama, iaitu bijak merancang strategi. Perancangan baginda SAW yang teliti dan teratur telah berjaya membina satu jentera perang yang mampu digunakan untuk menghadapi musuh. Tentera Islam juga telah dilatih dengan peraturan moral, keimanan yang teguh bagi menghidupkan keyakinan dalam hati serta mempersiapkan diri dari segi psikologi dan jasmani. Antara contoh lain adalah ketika berlakunya permulaan perang yang pada mulanya disebut sebagai sekatan terhadap musyrikin Quraisy yang datang dari kota Mekah untuk berniaga di Syam. Tujuannya adalah untuk membantutkan ekonomi kaum musyrikin Quraisy supaya mereka tidak dapat membeli perkakasan senjata dalam jumlah yang banyak bagi memerangi umat Islam di Madinah.
Selain itu, ketika perang Khandaq yang mana bilangan pihak musuh adalah berlipat kali ganda berbanding bilangan tentera Islam, Salman Al-Farisi telah mencadangkan tentera Islam untuk membina sebuah parit yang besar di sekeliling Madinah bagi menghadapi hal tersebut. Oleh sebab kebijaksanaan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam mengatur strategi peperangan, akhirnya kemenangan berpihak kepada kaum muslimin di samping mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang kedua iaitu menjaga darah. Islam ialah agama yang penuh dengan kasih sayang dan sangat mementingkan penjagaan nyawa. Nabi ketika dalam peperangan pernah memarahi Usamah bin Zaid kerana membunuh seorang musuh di medan perang meskipun dia telah mengucapkan syahadah. Nabi berkata kepada Usamah bin Zaid yang bermaksud, Apakah kamu membunuhnya sedangkan dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah menjawab, dia hanya mengucapkannya kerana takut dibunuh. Nabi SAW membalas, apakah kamu telah membelah hatinya untuk mengetahui sama ada dia benar-benar beriman ataupun tidak? Hadis riwayat Sahih Muslim. Inilah sikap Rasulullah SAW terhadap orang yang memerangi baginda. Padahal orang yang dibunuh Usamah bin Zaid ini merupakan seseorang yang telah menyakiti dan membunuh beberapa orang Islam. Ini menunjukkan bahawa baginda ingin agar darah itu tidak tertumpah dan memaafkan orang tersebut. Seterusnya, sifat yang ketiga iaitu menerima ajakan perdamaian. Baginda dan para sahabat menempuh apa sahaja agar peperangan segera berhenti dan darah musuh tidak tertumpah sehinggalah musuh mengajukan perdamaian ketika mereka dalam keadaan terdesak dan benar-benar lemah. Contohnya, ketika dalam peperangan Khaybar, iaitu apabila kaum muslimin hampir mencapai kemenangan, tentera Yahudi Khaybar membuat keputusan untuk mengajukan perjanjian damai kepada Rasulullah SAW. Kaum Yahudi Khaybar adalah mereka yang mempunyai keinginan yang kuat untuk memerangi umat Islam. Mereka telah melakukannya 2 tahun sebelum terjadinya perang Khaybar. Namun begitu, Rasulullah SAW tetap menerima permintaan damai mereka dan melindungi darah mereka. Yang terakhir iaitu sifat belas kasihan. Sifat belas kasihan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad semasa dalam peperangan dapat dilihat ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendesak baginda agar menghukum bunuh tawanan perang Badar, sedangkan baginda sebenarnya lebih cenderung untuk melepaskan mereka. Ketika itu belum turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu Taala membetulkan keputusan baginda untuk melepaskan tawanan. Selepas perang Badar, baginda mengingatkan para sahabat supaya melayani tawanan perang dengan baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada hari Badar, Rasulullah SAW mengarahkan kami memuliakan tahanan, jadi kami mendahulukan mereka pada waktu makan. Abu Aziz, iaitu anak saudara lelaki Mus'ab bin Umar yang ditangkap ketika perang Badar berkata, mereka selalu memberikan roti kepada saya sedangkan mereka hanya makan kurma disebabkan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dari segi wang tebusan, baginda SAW mengambil kira kedudukan ekonomi tawanan. Bagi golongan kaya seperti Abu Wada' dan Abu Aziz, baginda menetapkan mereka membayar keseluruhan 4,000 dirham, manakala bagi golongan yang tidak berkemampuan pula, mereka hanya perlu membayar 1,600 dirham. Jelaslah bahawa sikap belas kasihan yang ada pada diri Nabi Muhammad ketika dalam peperangan amatlah tinggi walaupun terhadap orang yang ingin membunuh baginda. Hal itu tidaklah menambahkan bilangan pihak musuh yang ingin menentang Islam. Bahkan, mereka semakin tertarik dengan agama Islam disebabkan oleh sifat yang ditunjukkan baginda dan para sahabat. Nama saya Nur Hazikah binti Hasan alias Ismail, nombor metrik 060234. Saya akan menyambung pembentangan berkaitan dengan strategi dan manfaat dalam peperangan Badar dan juga peperangan Uhud. Medan Badar menyaksikan pasukan musyrikin mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Strategi Badar antaranya ialah dengan melakukan serangan yang mengejutkan. Strategi kejutan dengan mencipta keadaan pada satu tempat dan masa telah menyebabkan pihak musuh tidak berupaya dan tidak bersedia untuk melancarkan serangan balas. Selain itu juga merahsiakan segala pergerakan dan juga rancangan ketenteraan daripada didedahkan kepada pengetahuan pihak musuh. Baginda SAW
juga menghantar rondaan untuk mengumpulkan maklumat, dan tentera Islam juga turut mengawal lokasi strategik dalam masa yang sama menguasai semua sumber air di daerah itu. Jadi antara manfaat dan dalam peristiwa peperangan Badar ini antaranya ialah siapa yang lebih mengutamakan Allah, urusannya pasti akan dipermudahkan. Apa yang membuatkan Nabi SAW menyampaikan kemenangan sebelum berperang? Baginda menjawab, doa. Sungguh doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Selain itu, manfaat yang boleh diambil ialah jangan pernah merasa cukup dengan amalan kita walaupun dirasakan banyak. Peristiwa Badar memberikan kita untuk supaya bersungguh dalam beramal dan tidak merasa cukup dalam melakukan amalan. Dalam peperangan Uhud, strategi pertama peperangan Uhud ialah Rasulullah SAW telah melakukan musyawarah dengan para sahabat berkenaan strategi pertahanan terbaik. Cadangan pertama ialah melakukan serangan balas, manakala cadangan kedua pula ialah bertahan sahaja. Setelah bermusyawarah, keputusan yang dicapai adalah melakukan serangan balas, iaitu pada cadangan kedua itu tadi. Strategi lain ialah dengan memilih kawasan yang strategik, dan baginda telah menempatkan 50 orang pemanah di bukit Uhud. Baginda juga telah memilih para sahabat yang handal berperang untuk masuk terlebih dahulu untuk mengucar-ngacirkan pihak musuh. Jadi antara manfaat ataupun ibrah yang boleh kita ambil pada peperangan ini ialah pentingnya bermusyawarah. Selain itu juga menggambarkan kepada sekalian muslimin bahawa buruknya akibat menderhakai suruhan baginda SAW seumpama perbuatan 40 orang barisan pemanah yang melanggar aturan dan ketentuan daripada Rasulullah di medan Uhud. Seterusnya, melalui peperangan ini dapat menjelaskan kepada kita bahawa Rasulullah SAW pada mulanya banyak menerima percubaan, tetapi kemenangan terakhir adalah tetap di pihak tentera Islam. Dengan adanya peristiwa percubaan seperti ini, maka terpisahlah orang yang baik hatinya serta bersih imannya dari golongan yang lain, sehingga agama Islam dapat direalisasikan dengan baik sehingga ke hari ini. Manfaat lain melalui peristiwa peperangan Uhud ini ialah kaum muslimin boleh mengetahui siapa sebenarnya kawan dan siapa lawan. Jadi berdasarkan erti sebuah peristiwa peperangan Uhud ini adalah untuk memberikan nilai terhadap seseorang sama ada kawan ataupun lawan, ataupun para sahabat yang tidak bersefahaman ini adalah musuh dalam selimut. Akhir sekali, patuh akan arahan pemimpin. Contohnya, dalam peristiwa ini, sikap berjaga-jaga tentera bawahan terhadap keselamatan nyawa pemimpin mereka merupakan tindakan untuk mencapai kejayaan dalam pertempuran maupun di dalam dakwah. Baiklah, sebagai penutup kepada perbincangan mengenai tajuk Rasulullah SAW sebagai panglima perang dalam sejarah Islam, saya ingin menyimpulkan bahawa dunia Islam sejak dahulu sehingga hari ini tidak pernah sunyi daripada perancangan jahat dan serangan musuh, sama ada secara psikologi maupun fizikal, yang bertujuan merobohkan kedaulatan Islam. Walaupun umat Islam di negara ini tidak dihimpit dengan konflik peperangan, namun umat Islam menghadapi jihad yang lebih besar, iaitu melawan hawa nafsu yang sentiasa berusaha menguasai diri. Justeru amat wajar untuk kita melihat kembali sirah Rasulullah SAW dan para anbiya terdahulu, serta mempelajari sejarah peperangan baginda, terutamanya dalam usaha mempertahankan agama Islam melawan musuh yang menzalimi umat Islam pada zaman tersebut, dan perjuangan baginda bersama para sahabat dalam meninggikan syiar Islam. Perkara sebegini seharusnya dijadikan sebagai iktibar oleh semua masyarakat Islam dan dikongsikan kepada generasi yang akan datang, supaya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sentiasa terpelihara di muka bumi hinggalah ke penghujung kehidupan.
insya-Allah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.